tahun ataupun 5 tahun, maknanya jadi milik awak lah, tu lain. Ni tak buat perjanjian, jadi balas selalu. Jadi silap kita dah tak buat perjanjian. Sebab bukan kita wi saja, dia wi pitih kita kan, kita gadar barang. Dia wi pitih kepada kita. Jadi bila kawan tu tolong tebuh, boleh ke dia dah. Dia wi pitih kita, kawan kita yang tebuh. Bila kawan kita yang tolong tebuh, tak jadi milik dia. Mereka kita kabur, tuang punya buat gelang, kabur ke kawan kita, tebuh lah. Pada berduduk pada tangan orang, boleh kemung. Mungkin bayar lah, boleh kemung. Kawan kita pergi bayar lah. Jadi milik dia. Kita nak balik, kena beli. Faham tak? Ni mu tolong tebuh, aku tak nak pergi tolong tebuh boleh tak? Mana kita nak hutang dia 500 ya. Dengan 500 ya tu dia kita tebuh barang. Maka dia pergi tebuh barang. Jadi milik kita duduk tangan dia. Kita nak barang tu, tengok perjanjian. Kita nak bayar. Jadi berubah tangan gadayang pula. Sebab tu nak buat satu-satu benda kena ada perbincangan dulu. Kena ada perbincangan. Tidak jadi balas gini. Suruh kawan kita tebu tu nak pergi ke dia, ke lagu mana? Jika melapahkan di mulut akan membuat satu perkara jika hajat kesampaian tapi tidak berniat dalam hati, apakah wajib melaksanakan? Jawabnya tengok lapah lagu mana. Kalau kata saya nak pergi Dengung esok, tak ada masalah, tak pergi esok. Tapi saya bernazar esok nak pergi Dengung, kerana Allah Ta'ala, esok kena pergi Dengung. Itu baru jadi wajib. Apakah ada keringanan syarat bagi orang cacat tu tak pergi solat? Ya, orang yang tidak boleh pergi. Kalau nak pergi boleh, kena guling ke atas tanah, kena ngesok ke atas tanah. Tapi kalau kecok itu wajib di jemaah. Apakah boleh kita menilai seorang dengan merujuk kepada tarikh lahir seorang itu seperti bulan tertentu, sifat tanah, sifat marah dan lain-lain? Jawabnya tidak boleh. Hanyalah firasat semata-mata. Sebahagian daripada firasat itu benar dan sebahagian daripada firasat itu tidak tepat. Yang tahu segala-galanya Allah Ta'ala. La ya'lamul ghaiba illallah. Dia tidak mengetahui benda yang gaib, hanyalah Allah Ta'ala. Jadi bukanlah sebagai satu kepastian yang mesti kita yakini. Apakah cara yang perlu dibuat oleh isteri bila nampak suami buat maksiat tapi takut untuk melaporkan kerana diugut oleh suaminya akan bunuh? Kalau takut nak kena bunuh, tak payah kena bunuh pula. Nak laporkan kepada siapa? Kepada orang pihak berkuasa. Jadi kalau nak lapor pihak berkuasa kita ni orang nak bunuh, kita nak lagi bersama suami kita, maka kita nasihat jelah dia supaya jangan buat maksiat. Mati kat gibang gitu gini. Sebab dia tak marah, dia tak marah gitu, dia marah kita pergi kabur ke orang lain. Tapi kalau kita rasa kita tak mahu bersama dengan dia dah, kita kena tuntut pergi jumpa kepada qadi untuk diasingkan tempat tinggal. Kerana bila ugutan bunuh, maka qadi wajib mengasingkan tempat tinggal dengan qada yang segera. Kena pisah segera. Kena buat lari lalu puan. Main dia bunuh-bunuh. Duduk rumah ibu bapa ke satu-satu rumah, kemudian diteruskan perbicaraan. Adakah mahu lagi bersama suami ataupun tidak? Qadi bukan terus pakai dengan isteri, tetapi dengan siasatan. Dia boleh, dia ada hak-hak dia. Tak salah orang perempuan itu untuk pasah daripada suami yang memang nak bunuh dia, menakut-nakutkan dia. Kerana makna rumah tangga ni makna kebahagiaan. Apa tak dinamakan kebahagiaan kalau ada bunuh gitu. Jadi tak berdosa perempuan dia pergi jumpa qadi, dia minta qadi pisahkan dia kerana dapat ugutan daripada suami. Apa hukum suami yang berpoligami tapi tidak adil kepada isteri? Kalau isteri itu tidak redha, maka hukumnya adalah haram. Apakah dikira haid juga darah yang keluar sebelum haid, darah yang keluar sebelum beranak? Ya, kalau keluar sehari semalam sekurang-kurangnya, kemudian berhenti sebelum daripada beranak adalah haid. Tetapi kalau keluar sebelum dengan beranak, bersambung dengan beranak selalu, bukan darah haid. Itu kaedah dia. Apakah dikenakan kafarah jika sebelum jima' suami batalkan puasa dengan makan dulu pada siang Ramadan? Ini suami cerdik. Jawabnya tak kena kafarah tetapi berdosa besar. Dia nak jima' isteri dia bulan Ramadan siang hari, dia makan cekedih dulu. Makan cekedih baru dia makan isteri dia. Hukumnya tak kena kafarah tetapi berdosa besar kerana melakukan satu helok untuk melakukan benda yang haram di bulan puasa. Cuma tak kena kafarah. Air pahit rumah flat saya berbau busung, tak tahu apa sebab dalam masa 3 hari. Baru saja tadi setelah diperiksa tangki, rupanya 4 ekor merpati mati dalam tangki. Adakah air yang digunakan selama itu sah untuk berwuduk? Macam mana ustaz, berdosa ke tak saya ambil wuduk dengan kotor? Saya tak tahu selama 3 hari. Adakah kena kotor selama 3 hari? Kalau air itu bercampur dengan bangkai, akan bangkai bercampur yang masuk ke dalam, bukan mujawir. Ni panggil mukhalid.
Mukhalif. Dia campur najis ni, dia memberi kesan kepada air, dia busuk bakar. Dia ada dua cara. Yang pertama dia panggil mujawir. Mujawir ni bakar berupa tidur tepi dengan air. Oleh kerana terlalu busuk, air pun terkesan bau bakar. Ni dimaaf pada syarak. Ni masalah ni mukhalif, maknanya campur duduk dalam ludah, maka air itu berubah menjadi busuk. Walaupun taki itu besar daripada kolah, tapi dah berubah bau, maka hukumnya hilang nama mutlak, jadi air itu air yang telah berubah. Jawabnya dia tidak berdosa lah kalau dia tak salah faham. Tetapi dia kena qada balik taharah yang dibuat dengan air yang bukan mutlak tersebut. Lain kali ingat, kalau bau sikit-sikit hawa-hawa, dia panggil tak dimaaf pasal keadaan kaki tu besar. Tapi kalau bau sampai busuk, hilang nama air mutlak. Soalan yang terakhir, apakah jin fasik? Adakah jin yang fasik dan munafik? Kedua kawan saya kata jin Islam jahat. Betul ke salah percakapan itu? Dia kata ada jin fasik, ada tak? Jin munafik ada belaka, dia macam manusia. Dia ada jin Islam, jin kafir. Dalam jin Islam pula, ya orang cakap Islam lah, ada Islam yang lebat, jin pun ada jin lebat. Orang Islam ada yang fasik, berahi buat dosa, jin pun ada fasik juga. Orang Islam ada berahi main, berahi hiburan, berahi buat filem, jin ada berahi buat filem. Jadi sama saja, yang berahi mengaji, yang berahi wirid, yang berahi belajar, yang berahi macam-macam. Yang suka buat haji, yang suka berzikir, macam-macam. Cuma yang bezanya cara hidup, dia makan lain, kita makan lain. Kawan saya kata jin Islam jahat. Betul ke salah percakapan itu? Jawabnya dah betul lah. Jin Islam ni baik lah, jin Islam. Cuma sebahagian daripadanya yang nano. Macam manusia juga. Nak kata orang Islam maknanya jahat, tak boleh. Tapi di antara orang Islam ada orang yang jahat. Kenapa? Tak ikut peraturan Islam dia. Saya terima satu SMS memberi pesan, jika terima panggilan yang menambah panjang atau nombor berwarna merah, kemudian kemungkinan nombor Indonesia, jangan cakap kemungkinan dia menguji ilmu hitam. Dengan kata di Puchong KM 4 orang telah mati akibat daripada terima panggilan dan bercakap. Apa pandangan Ustaz? Memang kabar-kabar angin mutaakhirin ini satu kumpulan ilmu hitam Indonesia sedang nak test. Dia nak test ilmu dia hebat tak hebat, dia boleh santau orang dengan telefon. Dia call waktu cakap dengan dia, buih mulut-mulut. Dia nak test, jadi ke tak? Benda ni kemungkinan tu, kemungkinan tidak tu. Cuma kita ambil langkah berjaga-jaga. Kerana sihir ni, kalau Allah Ta'ala izin, jadi. Kerana Nabi pernah kena sihir ketika ambil air minum di telaga baik tu. Ronah di Mekah, letak dalam telaga simpulan, nak kena ke Nabi. Kata setengah ulama tak kena, kata setengah ulama kena sikit kepada Rasulullah. Mana sihir? Jadi kalau naik nombor banyak tu, siapa dulu 5-16 nombor, tak sakat lah. Ambil langkah berjaga-jaga. Mereka kita kenal dah, nombor banyak tu memang anak kita. Duduk di mesin. Tu lain. Kerana nombor international ni nombor banyak. Tak macam kita berapa huruf? 7. Dia sampai 12 huruf. Jadi kena berjaga-jaga, takut kemungkinan ni perkara tu. Jadi susah lama pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi